Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. So hari ni kita nak lihat balik ya, okay, keupayaan elektrod piawai. So kita dah diperkenalkan mengenai pengoksidaan, penurunan, tindak balas redox, okay. So ejen penurunan, ejen pengoksidaan, okay, penyesaran logam daripada larutan garang, penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okay, so hari ni kita nak tengok keupayaan elektrod piawai dan kita dah belajar sikit dalam penyesaran logam mengenai keupayaan elektrod piawai, okay, yang mengenai E-note. So hari ni cikgu nak lihat kamu nak kena belajar dua standard pembelajaran yang perlu kamu capai. Jangan risau, nanti hari yang kamu akan datang kita akan ulang kaji sikit mengenai bab ini. Okey, so kita lihat yang ini ya, standard pembelajaran. Pertama, kamu kena memerihalkan keupayaan elektrod piawai. Kemudian kena menentukan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, sebelum tu kita lihat dulu, apakah yang dimaksudkan dengan elektrod piawai? Okey, keupayaan elektrod. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, keupayaan elektrod ialah beza keupayaan. Beza keupayaan yang terhasil daripada apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam N dan M dan larutan aqueous yang mengandungi logam Mn+ dalam sel setengah. So keupayaan elektrod apa tu? M cikgu, apa tu sel setengah? Kita lihat kepada contoh. Sebelum tu cikgu nak ajar keupayaan elektrod piawai, keupayaan elektrod satu sel, dia tidak boleh diukur secara langsung. Kenapa? Sebab sistem yang ditentukan adalah berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod 2,5. Maksudnya kalau kamu lihat dekat sini, so dia celupkan zinc kat dalam satu larutan. So zinc itu adalah kepingan logam. So yang direndam di dalam suatu larutan aqueous. So di sini kita nak lihat berapakah beza upaya elektrod zinc tersebut. So keupayaan elektrod suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Kita ada standard. Itu yang kita panggil standard elektrod piawai. So iaitu nilai E-note. Nilai E-note ni dia diukur berdasarkan empat situasi. Yang pertama, apabila kepekatan larutan aqueous tu adalah 1 molar, tekanan gas 1 atmosfer ataupun 101 kilopascal, suhu 25 Celsius ataupun 298. So elektrod yang digunakan adalah platinum. Kenapa? Sebab elektrod platinum adalah elektrod yang lengai, sel setengah, bukan elektrod logam. Okey. So ini adalah kita menggunakan elektrod dia adalah sebagai elektrod platinum. Yang mana elektrod platinum ini dia bersifat lengai. So kalau tengok kepada gambar rajah ni, gas hidrogen dia masuk sini. So larutan asid mengandungi ion hidrogen. Kemudian dekat sini kita ada elektrod platinum yang dilapisi dengan platinum 4 oksida dan ini adalah wayar platinum. Kalau kita lihat dekat sini, elektrod hidrogen piawai terdiri daripada satu elektrod platinum yang direndam di dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen gas pada tekanan 1 atmosfer. So maksudnya dekat sini kita menggunakan gas hidrogen. Nampak? Sini. Gas hidrogen. Gas hidrogen dekat sini. Persamaan. So persamaan di sini adalah ini adalah persamaan setengah untuk hidrogen. Ini adalah persamaan setengah hidrogen. Kalau nilai E-note yang dalam elektrod piawai tu nilai dia adalah 0.00. Jangan risau. Kenapa kita pakai hidrogen dekat sini? Sebab dia adalah lengai. Tetapi kita ada nilai keupayaan elektrod kalau kita pakaikan dua elektrod yang berbeza. Kalau dipakaikan dua elektrod yang berbeza ya. So yang tadi kita hanya pakai hidrogen, kita pakai platinum sahaja. Tetapi kalau yang ini pula apabila satu logam
dia pairkan dengan elektrod platinum. Okey, elektrod platinum. Cikgu, elektrod platinum tak ada pun dalam standard elektrod piawai? Ya, betul tak ada. So kita ambil yang hidrogen sebab gas yang teralir dekat situ adalah gas hidrogen. Okey. Tetapi kalau lihat dekat sini, dekat sini dia menggunakan elektrod zinc satu lagi dia pakai elektrod platinum. Okey. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, persamaan setengah untuk zinc dekat sini, kita boleh dapat persamaan setengah pada zinc. Kalau kita lihat daripada sini, nilai yang ini kalau kita lihat zinc dekat sini ada nilai inut dia, negatif 0.76. So di sini adalah kerja kamu nak tahu mana akan jadi terminal negatif, mana yang akan jadi terminal positif. So, jom kita lihat macam mana kita nak tentukan siapa terminal negatif dan siapa terminal positif. So, terminal negatif mestilah nilai E naught dia yang paling negatif. So, ini tidak balas kita antara zinc dengan satu lagi hidrogen. So, antara dua ni, mana nilai yang paling negatif? Zinc ke hidrogen? Alisa. Yang mana nilai yang paling negatif? Zinc ke hidrogen? Ya, cikgu. Di antara zinc dengan hidrogen, mana satu yang paling negatif? Zinc. Zinc. Okay, sebab itu dekat sini terminal negatif akan kita ambil sebagai zinc. Tetapi cikgu, kenapa cikgu buat macam ini? Sebab, tengok ini baik-baik. Terminal negatif dia akan menjalani proses pengoksidaan. Manakala terminal positif dia akan mengalami proses penurunan. Kita dah belajar, proses pengoksidaan dia derma elektron ke menerima elektron? Aina. Pengoksidaan. Proses pengoksidaan terima elektron ke lepaskan elektron? Aina. Dia derma elektron ke dia menerima elektron? Aina ada? Dia check, cikgu. Oh, dia check. Derma. Okey, betul. Dia derma elektron. Good Aina. Dia derma elektron. So, bila dia derma elektron, kalau kamu lihat dekat sini, kalau derma elektron kamu kena tulis start daripada ejen penurunan pergi kepada ejen pengoksidaan. Sebab dia mengalami proses pengoksidaan. So, start daripada sini pergi sini. Cikgu tak faham lah cikgu. Kamu pegang yang ini. Kamu pegang yang ini. Allahu Akbar. Kamu pegang ni. Iaitu ejen pengoksidaan tambah elektron akan jadi ejen penurunan. So, kalau nak dapatkan ejen penurunan iaitu proses pengoksidaan, ejen penurunan akan mendermakan elektron menjadi ejen pengoksidaan. So, terbaliklah. So, Zn anak panah, Zn 2 plus tambah 2 elektron. Sebab itu kenapa dia tulis semacam ini. Untuk terminal negatif. Faham ya? Hana, yang ni faham tak Hana? Ya. Maknanya zinc tu dia terima elektron untuk jadi ejen penurunan. Salah, dia derma elektron nak menjadi zinc tu akan jadi ejen penurunan lah. Faham ke? Tak faham? Cikgu ulang balik ke? Okey, sekali lagi ya. Kita tengok beza ni siri elektrod, keupayaan elektrod piawai. Kamu tengok sini. So, kalau kamu tengok ini adalah suatu siri jadual lah. Kita panggil satu jadual lah. So, kalau dia semakin ke atas, nilai E naught dia paling negatif. So, bila nilai E naught dia paling negatif, so dia sebagai ejen penurunan yang kuat. Ejen penurunan yang kuat. Apabila dia turun sahaja kumpulan, kalau kamu lihat ni, nilai E naught dia adalah paling positif. Maksudnya dia sebagai ejen pengoksidaan yang kuat. Cikgu, kita nak tengok yang kiri ke tengok kanan? Tengok sini baik-baik. Kalau dia adalah ejen penurunan yang kuat, maksudnya ejen penurunan, so maksudnya kamu kena tengok yang belah kanan. Nampak? Belah kanan. So, bila belah kanan ni, kamu tahu ejen penurunan dia akan mendermakan elektron. Dia adalah elektron donator.
So dia derma elektron, maksudnya start daripada zinc dia akan derma jadi Zn2+ dan 2 elektron. Itu adalah persamaan setengahnya. Okay, tetapi kalau yang sebelah kiri ni, nilai inert paling positif, ini bermaksud dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. So bila dia adalah ejen pengoksidaan kuat, dia akan mengalami proses penurunan. Bila proses penurunan, maksudnya dia akan lagi mudah dia untuk menerima elektron. So ini bermaksud persamaan kamu mesti yang start daripada kiri ni, tambahkan elektron akan jadi logam ke ataupun ion ke, ikutlah kepada dia punya persamaan. Yang itu faham tak? Faham. Faham. So ingat ini je. Kalau kamu nak ejen penurunan, kalau nilai dia paling negatif antara dua. Contoh, cikgu nak bandingkan antara zinc dengan hidrogen. Cikgu nak tengok ejen penurunan. Oh, Cikgu Ziana dah ajar. Ejen penurunan yang kuat, nilai E not adalah paling negatif. So, tengok nilai E not. Siapa yang paling negatif? Kamu nampak zinc. So, ini bermaksud zinc ni akan jadi ejen penurunan. Dia akan mendermakan elektron menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Yang itu faham? Faham. Okey, kemudian cikgu nak terangkan bahagian ejen pengoksidaan. Apabila turun sahaja sirik keupayaan elektrod piawai, apabila nilai E not yang paling positif, dia adalah lagi kuat sebagai ejen pengoksidaan. Maksud lagi kuat ejen pengoksidaan, maksudnya dia adalah elektron acceptor, iaitu elektron menerima. Benda dia menerima. So menerima. So menerima elektron untuk menjadi sama ada logam ke, ion ke, molekul ke, terpulang kepada, tengoklah dia punya persamaan. So kalau kamu lihat dekat sini, so di antara zinc, di antara yang ini punya persamaan dengan ini punya persamaan, mana yang paling positif? So paling positif adalah hydrogen ion. So hydrogen ion ini yang akan kamu ambil. Kamu jangan ambil yang ini, sebab kalau kamu ikut kepada ini, salah, sebab kamu ambil ejen penurunan akan jadi ejen pengoksidaan. Sekarang ni untuk bahagian yang kiri, kita nak ambil untuk ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan adalah belah kiri. Maksudnya 2H+ tambah 2 elektron dia akan jadi H2. Yang itu faham? Itu je sebenarnya yang kita belajar untuk sirik elektrod piawai. Okay, sebab itu kenapa, kalau ingin ayat dia panjang-panjang kan, so abaikan. Yang pertama, kamu tengok dulu. Oh, dekat sini ada ion zinc. So zinc. So zinc ni kalau kamu lihat dia punya nilai E not adalah 0.76. Negatif 0.76. Oh ini platinum. Platinum ni kalau kamu tengok sini dia guna hidrogen. So kita refer kepada hidrogen. Hidrogen 0.00. So yang pertama kena pasti dulu terminal negatif. So cikgu dah ajar terminal negatif nilai E not adalah negatif. So nilai negatif adalah zinc. So sebab tu kat sini zinc dia akan menermakan elektron. Manakala yang belah kanan ni kita ambil yang nilai yang positif. Nilai yang positif, yang paling positif ataupun kurang negatif. So kalau kamu lihat dekat sini, kalau kamu lihat kat sini nilai paling positifnya adalah hydrogen ion. So dia akan menerima elektron, dia akan jadi hydrogen gas. Kemudian, so tandanya kita bayar. So nilai E not dekat sini dia akan jadi negatif 0.76. Maksudnya beza upaya antara elektrod zinc. Antara elektrod zinc ni dengan elektrod platinum ni adalah negatif 0.76. Itu nilai beza upaya, beza nilai tenaga dia. Kemudian, ingat elektron hanya bergerak daripada negatif terminal kepada positif terminal. Iaitu daripada ejen, daripada ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Daripada ejen penurunan. Kenapa? Sebab ejen penurunan ni akan donate elektron. Dia akan mendermakan elektron. So dia derma elektron, elektron hanya bergerak dekat sini saja. Ikut wayar. Ion bergerak ke mana? Ion akan bergerak dalam titian garam. Ion mana cikgu? Ion yang ini. Ion dekat sini dia akan bergerak dekat sini. So dekat sini akan ada ion Zn2+, dia ada ion H+. So sebab itu di antara dua ni kita nak tengok siapa yang akan terpilih. So yang akan terpilih adalah hydrogen ion.
Sebabnya nilai E note dia adalah paling positif. Okey. So, kita pergi kepada yang ini, kamu faham? So, nilai yang ini. So, nilai ni. Tengok ni ya. So, yang ini pula dia nak bezakan antara argentum dengan magnesium. Okey, cikgu padam dulu. So, sekarang dia nak bezakan antara magnesium, okay, nilai dia adalah negatif 238 dan argentum positif 0.80. Okey, saya nak tanya Hana. Hana, siapa yang akan jadi terminal negatif antara magnesium dengan argentum? Magnesium. Magnesium. Kenapa? Sebab nombor E note dia lagi negatif. Ya, nilai E note yang paling negatif. Okey, saya nak tanya Fahira. Fahira ada? Ada. Fahira, mana yang akan jadi terminal positif Fahira? Terminal positif. Argentum ke magnesium? Argentum. Argentum sebab nilai E note dia? Sebab nilai inat dia lebih positif. Yes, nilai E note dia lebih positif. So, boleh tak? Okay, terima kasih Fahira. Okay, boleh tak Syazwan? 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 Syazwan ada? Syazwan ada? Tak ada. Faris. Faris cuba Faris. Faris cuba buatkan persamaan setengah terminal negatif Faris. Dia derma elektron ke dia menerima elektron? Faris ada? Faris pun tak ada. Ali try Ali. Ali ada tak? Ali ada? Pun tak ada. Oh, semua tak ada. Pakat tak ada Mimi ada Mimi? Mimi pun tak ada? Tak ada. Bagus. Ayolah try cikgu. Saya nak. Yalah. Okey, Hana. Hana try Hana. Kalau terminal negatif Hana? Apa dia punya persamaan setengah Hana? Mg. Mg. Mg2 plus. Nak panah ke tambah Mg2 plus? Nak panah. Okey, lagi. Dua. Boleh? Boleh. Ini terminal negatif. Okey. Hana, cuba terminal positif Hana. Ag Plus. plus. Dia derima ke dia terima? Terima. Terima elektron akan jadi Ag. Ag. Bagus. Betul dah tu. So, kita dapat tahu terminal negatif, terminal positif. Okay, tengok dia punya persamaan kat sini. Dia kata ion argentum adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Ion argentum betul lah. Ion argentum ni adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Argentum sini. So, kalau magnesium ni Aina? Kalau argentum ni adalah ejen pengoksidaan, manakala magnesium ejen apa? Penurunan yang kuat. Okay, good. So, kalau lihat kepada persamaan... Cikgu, jangan scroll lagi cikgu. Sabar. Okey, masih. Sekejap. So, ini bermaksud, okay, magnesium lagi mudah dia untuk mendermakan elektron, manakala ion argentum lagi mudah untuk menerima elektron. Okay, yang itu faham ya? So, sebab itu, dekat terminal negatif ini, dia akan menjadi proses apa tadi? Pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. Salah. Oh, pengoksidaan. Okay, pengoksidaan. Okay, yang ini? Cikgu, maksud kalau dia terminal negatif, dia pengoksidaan. Ya. Kalau dia terminal positif, penurunan. Ya. Okay, maksudnya argentum plus ni, ion argentum ni akan jadi ejen pengoksidaan. Ini pula magnesium akan jadi ejen Penurunan. Okay, dah siap.
Okay, faham tak ya? Okay, boleh ya? Okay, so dah siap yang ini. So, baca kat sini. Ion argentum lebih mudah untuk menerima elektron dan mengalami penurunan. Okay, sebaliknya, atom argentum di sebelah kanan sukar untuk melepaskan elektron. Sebab itu kenapa kita pilih ion argentum. Okay, manakala untuk magnesium tadi, magnesium nilai E naught dia adalah lebih negatif. So, atom magnesium sebelah kanan tadi adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Magnesium ni adalah ejen penurunan yang kuat. Okay, so atom magnesium, magnesium dia lagi mudah untuk melepaskan elektron. So sebaliknya ion magnesium ni adalah sukar, okay, untuk menerima elektron. Okay, so habis kat situ. So secara ringkas dia, okay, sebagai conclusionnya, okay, molekul atau ion yang mempunyai nilai E naught yang lebih positif. Okay, lebih positif tu maksudnya dia punya nilai dalam sirip elektron piawai tu kat bawah lah. Sama ada namanya kamu boleh cakap lebih positif atau kurang negatif. So dia lagi cenderung untuk terima elektron. So kalau dia terima elektron dia akan mengalami proses penurunan. Okay, bila dia mengalami proses penurunan maksudnya dia adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Okay, manakala belah kanan? Okay, belah kanan ni. Yang ini. Ni belah kanan tau. Okay, nilai belah kanan ni, okay, kalau ya nilai E naught dia sama ada lebih negatif. Lebih negatif tu maksudnya ke atas lah. Okay, ataupun kurang positif. So dia lagi cenderung untuk bebaskan elektron. So lagi cenderung dia untuk bebaskan elektron. Okay, dia akan membebaskan elektron dan dia lagi mudah untuk mengalami pengoksidaan. Sebab dia bebas donate elektron. So donate elektron dia akan mengalami proses pengoksidaan. So, bila dia mengalami proses pengoksidaan, so dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. So, kita lihat contoh ni. Okey, nampak ni ya? Tengok ya. Okey. So, kita di sini kita gunakan dawai kuprum. Kita rendamkan dalam AgNO3. Okay. So, siapa yang terlibat dekat sini? Yang terlibat adalah Cu dengan Ag. Okay, Cu dengan Ag. Tengok kepada sirip elektron. Okay, kita pandang yang ini. So, sekarang antara Ag dengan Cu. Okay, cikgu highlightkan sekejap. Okay, tengok kamu punya buku. Ag, Ag, ini nilai E naught dia. Cu, okay, Cu, yang ini. Nilai E naught dia. So, sekarang kita nak lihat sama ada tindak balas itu berlaku ataupun tidak. Boleh tak? Okay, boleh tak dawai kuprum ni, logam kuprum ni menyesarkan Ag, ion daripada larutan garamnya. Boleh atau tidak? So, macam mana penyelesaiannya? Yang pertama, kamu lihat nilai E naught dia. So, daripada nilai E naught, daripada sirip elektrod piawai tadi, kamu dapati nilai E naught dekat situ untuk copper, kuprum adalah positif 0.34. Okay, manakala untuk silver ion, dia adalah positif 0.80. Yang pertama, okay, kita nak lihat untuk buat proses pengoksidaan. Okay, pengoksidaan. So, pegang kepada saya punya konsep iaitu ejen pengoksidaan tambah elektron menjadi ejen penurunan. So, maksudnya yang sebelah kanan ni adalah ejen penurunan, belah kiri ni kita nak tengok ejen pengoksidaan. Kita nak lihat sama ada dia adalah ejen penurunan yang kuat ataupun ejen pengoksidaan yang kuat. Okey, yang pertama, kita tengok dia sama ada antara kuprum dan argentum. Okay, siapa yakah yang akan jadi ejen penurunan yang kuat? Okey, untuk ejen penurunan yang kuat sama ada kita lihat yang lebih positif ataupun kurang positif. Lebih positif atau kurang positif. So dekat sini kita tengok kepada yang
sama ada dua lah, lebih negatif atau kurang positif. So antara dua ni, so antara cuprum dengan Ag, siapa yang akan kita pilih? Cuprum ataupun Ag? Kita nak pilih yang mana? Hana, nak pilih yang mana Hana? Cu ke Ag? See you. Cu. Okay, so kita akan pilih Cu. So sekarang penurunan. So di sini Cu tadi, okey, cikgu dah ajar. Ejen penurunan akan mengalami proses pengoksidaan. So pengoksidaan dia akan mendermakan elektron. So terbalik. So dia akan jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Okey, dah siap. Kita tengok Ag pula. Okey, tengok Ag pula dekat sini. Okey, so antara dua yang ini, Cu2 plus ataupun Ag plus. So, kita nak lihat, okay, untuk ejen pengoksidaan ya, kita nak lihat dia lebih positif atau kurang negatif. Okay, so lebih positif atau kurang negatif dekat sini ataupun lebih positif lah. Sebabnya dia lebih kepada kurang positif kat sini. Lebih positif, sorry. Lebih positif. So, lebih positif kat sini adalah Ag plus. So, maksudnya persamaan dekat sini, Ag plus tambah elektron dia akan jadi Ag. Okay, ini bermaksud Ag plus dia adalah ejen pengoksidaan yang baik. Okay, dia akan mengalami penurunan. Okay, manakala Cu akan menjadi ejen penurunan yang baik. Manakala maka dia akan mengalami proses pengoksidaan. Okay. So, tindak balas penyesaran berlaku. So, sebab apa? Sebab dan sini, so nilai dia Cu lebih negatif ataupun kurang positif. So, dekat sini Cu, so dia akan menyesarkan Ag. So, Ag akan kick keluar. Sebab tu Cu akan masuk dekat sini. So, dia akan jadi Ag. Okay, kemudian tengok kepada persamaan sini. Persamaan sini adalah di antara Cu dengan MgNO3. So kita lihat dekat nilai elektrod piawai antara Cu dan Mg. So kita lihat kat sini. Susun dulu ikut yang paling negatif kepada yang lebih positif. So, bila cikgu susun macam ini, cikgu dapat macam ini. Okay, yang ini faham tak? Cikgu susun yang atas yang paling negatif, yang bawah lebih positif. Yang ini faham tak? Faham. Kemudian kita nak kenal pasti. Siapa adalah ejen penurunan yang kuat, siapa ejen pengoksidaan yang kuat. So, sekarang ni kita lihat. Oh, sini. So, kalau tengok dekat sini, sepatutnya Mg sini yang akan dipilih sebagai ejen penurunan yang kuat. Tetapi kalau tengok kepada dia punya persamaan sini, Cu tambah MgNO32. Okey. Boleh tak Cu ni menyesarkan Mg2 plus daripada larutan garamnya? Boleh ke Cu ni menyesarkan Mg2 plus? Boleh ke tidak? So kalau boleh. Kenapa? Sebab Cu ni adalah ejen penurunan yang kuat. dia lemah. Penurunan yang lemah. Mg penurunan yang kuat. Faham tak? Kalau ikut kepada persamaan ni antara Cu sini dengan sini. Okay. Yang ini sepatutnya kamu pilih. Sepatutnya kamu pilih Mg. Sebab Mg ni adalah ejen penurunan yang kuat. Tetapi kalau tengok kepada persamaan dia ni, Cu dia pilih. Kalau ikut persamaan ni, Cu dipilih. Tapi Cu ni ejen penurunan yang lemah. So, dekat sini, Cu ni dia sukar untuk membebaskan elektron untuk membentuk Cu2+. Maka, Cu ni tidak akan mengalami proses pengoksidaan. Okay, kita tengok pula yang nilai Mg. So, kalau ikut persamaan sini, dia pilih Mg.
So, dia akan pilih Mg. Okay, dia akan pilih Mg. Okay, dia akan pilih Mg. Tetapi sepatutnya kalau tengok nilai E note, Mg ni dia lebih negatif. Sepatutnya kita pilih yang lebih positif. Okay, so Mg dekat sini adalah ejen pengoksidaan yang lemah lah. So, berbanding dengan Cu2+. So, oleh itu, magnesium ion susah untuk menerima elektron. So, sukar untuk magnesium ion membentuk atom magnesium. So, ion magnesium tadi tidak akan mengalami proses penurunan. So, maka dekat tindak balas ni, tindak balas penyesaran tidak akan berlaku. Faham ke tidak? Hana, boleh? Boleh. Boleh. Okey, Aina, Alisa, Fahira, boleh tak Aina? Faham cikgu, tapi saya nak tanya. Tak boleh ke kalau kita buat ayat yang kuprum tu kan dia kata ejen penurunan yang lebih lemah. Boleh tak kalau kita buat ejen pengoksidaan yang kuat? Oh, kamu nak tukar yang macam itu. Sebabnya kita nak melihatkan dia tak boleh menyesarkan, sebab tu kita kena cakap dia lemah. Faham? Faham. Okey. Boleh juga kalau kamu nak dia bukan ejen penurunan yang kuat, tetapi dia adalah ejen penurunan. Dia bukan ejen pengoksidaan yang, dia adalah ejen pengoksidaan. Maksud kamu nak cakap dia adalah ejen ejen penurunan yang kuat. Maksud macam tu Sebalikkanlah. Oh, macam dia kuat tak boleh. So, kalau boleh kamu cakap tentang dia lemah. So, bila lemah dia tak dapat menyesarkan lah. Okey, so tengok soalan ni. Okay, kita tengok satu soalan Okay, kita tengok yang ni. Okay, uji diri 1.2. Okay, ya. Okay. Susun atom atau ion dalam jadual 1.7 dalam tertib menaik kekuatan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Maksudnya yang paling negatif adalah di atas, yang kurang positif adalah di bawah. So, cuba susunkan. Okay, so susunkan Begitu kan? Buka muka surat 26 tau. Okay, cikgu nak pergi kepada blank screen. Okay. So, tengok ni Okay. So, cuba kamu susunkan untuk cikgu. Kepada yang paling negatif, kepada yang kurang positif. Lebih negatif kepada lebih positif. Okay. So, cuba yang pertama sekali yang lebih negatif, mana satu? Magnesium. Magnesium. So, kamu akan susun macam ni. Magnesium ion, susun macam ni Tambah 2 elektron akan jadi Mg. So, dekat sini nilai E note dia adalah negatif 2.38. Okay, kemudian? Zinc. Zinc. So, Zn2 plus tambah 2 elektron, dia akan jadi Zn. Nilai E note dia adalah negatif 0.76. Okay, kemudian? Kuprum. Kuprum. Cu2 plus tambah 2 elektron, dia akan jadi Cu. Nilai E note dia adalah positif 0.34 volt. Okay, kemudian? Argentum. Argentum. So, Ag plus tambah elektron, dia akan jadi Ag. E note dia adalah positif 0.80. Okey, dah siap. Okey, kita dah susun kepada, kalau ikut kepada kanan ni, kepada ejen penurunan yang paling bagus kepada ejen penurunan yang lemah. Sebelah kiri ni, kita akan turun kepada ejen pengoksidaan yang paling kuat, Ag plus lah. Soalan yang pertama. Siapa nak try buat? Soalan yang ini, cikgu pakai pen lain lah. Yang ini tengok betul-betul. Cikgu nak buat tindak balas antara magnesium dengan Cu2+. Boleh tak tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Magnesium dengan Cu2+.
Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Sebab magnesium adalah ejen Penurunan yang lebih kuat. kuat. Manakala sebab nilai E naught dia paling Negatif. manakala Cu2 plus adalah ejen pengoksidaan yang kuat. Kenapa? Kuat. Kenapa? Sebab nilai E naught dia adalah paling positif. So, kalau tengok dia punya persamaan ni, bolehlah kamu buatkan dia punya persamaan dekat pengoksidaan dan penurunan. So, dekat sini. Okay, cuba buat pengoksidaan. Mg akan mendermakan ke menerima elektron? Derma. Derma. So, Mg akan derma elektron. Jadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Okay, manakala dekat Cu2 plus? Terima. So, Cu2 plus akan terima elektron untuk menjadi Cu. Okay. So, dah siap. Okay. Kemudian kita nak bawa soalan nombor 2. So, cuba. Siapa nak cuba? Cikgu ambil warna hijau lah. Okay. So, ini adalah tindak balas antara Mg. Itu nombor 1, nombor 2. Mg tindak balas dengan Zn2 plus. Okey. So, sekarang kita nak Mg sini dengan Zn2 plus sini. Okay. Boleh tak tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Boleh. Boleh. Kenapa? Sebab magnesium adalah nilai E naught dia adalah paling Negatif. negatif. So, dia adalah ejen penurunan yang Kuat. kuat. Manakala Zn2 plus nilai E naught dia adalah kurang positif. Kurang positif. Kurang positif lah. Okay, kurang positif. Ejen Penurunan yang lemah. ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan sayang. Ejen pengoksidaan yang kuat. Tindak balas kat sini, magnesium dekat pengoksidaan dia akan dermakan elektron menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Okay, manakala Zn2 plus tambah 2 elektron dia akan jadi Zn. Okey. So kita buat yang kedua. Okay, yang last ya. Okey. Yang ini pula di antara saya nak buat pen warna merah. Okey. So di antara Cu tindak balas dengan Zn2 plus. Cu dengan Zn2 plus. Okey, boleh tak tindak balas ini berlaku ataupun tidak? Tak boleh. Boleh. Okey, kalau tengok kat sini bulatkan. Cu. Cu mana? Cikgu, kenapa cikgu tak ambil Cu2 plus? Sebab tindak balasnya adalah Cu copper dalam bentuk atom, bukan dalam bentuk ion. Okey, Cu. So, yang kedua adalah Zn2 plus. Sini. Adakah tindak balas ini akan berlaku? Tidak. Kenapa, Aina? Sebab Cu Dia pengoksidaan yang kuat. Cu Ejen penurunan yang mempunyai nilai A naught yang ejen penurunan yang lemah. Ejen penurunan yang lemah. Lagi nilai E naught dia adalah Positif. salah, kurang negatif. cikgu tadi kurang positif ni. Kurang positif kenapa? Tak. Kita jawab positif, cikgu. Cu sini nilai dia adalah lebih positif. Lebih positif kita panggil kurang positif. Sekejap. Sekali lagi. Cu ni adalah ejen penurunan yang lemah. Kenapa dia lemah? Sebab apa tadi saya kata? Sebab Nilai naught. nilai E naught dia adalah lebih positif. Betul lah. Betul lah. Betul. Lebih positif. Dia lebih positif. Kita tak ambil yang lebih positif. Okey, kemudian Zn2 plus adalah ejen Penurunan yang sebelah kiri sini. Ejen pengoksidaan yang lemah. Kenapa dia lemah? Sebab nilai E naught dia negatif, lebih negatif. Okay, faham?
Faham? Oh, cikgu macam ni. Maksudnya kalau kita ambil pada belah kanan tu maksud dia ejen penurunan. Kalau Ya. kita ambil pada belah kiri ejen pengoksidaan. Ya. Berarti Betul. ini input dia. Ya. Okey, terima kasih. Betul, betul. Nanti kita buat latihan lagi. Betul lah tu. So, maksudnya tindak balas ini tidak akan berlaku. So, tindak balas ini tidak akan berlaku. Not occur lah. So, kita cuba lagi soalan. Okay. Tengok aktiviti 1F. Okay, muka surat yang sama. Okay, tengok ya muka surat yang sama. Okay, tengok muka surat sama. Okay, yang ini. Okay. Kromat H plus Cl minus kromat klorin H2O. So, kalau tengok dekat sini, okay, so dia adalah tidak balas yang mana ya Aina? Hana, Alisa, kromat. Ada tak kromat dekat sini? Kromat ada. Okay. So, ini adalah tidak ada kromat dengan klorin. Okay. So, kalau tengok kromat, nilai inot dia berapa Kromat nilai Positif 133. 133. Ini kromat tau. So kalau klorin 1.36. Positif 1.36. positif 1.36. Okey, yang ini adalah kromat, yang ini adalah klorin. So boleh tak tindak balas ini berlaku? Boleh. Boleh. Kenapa tindak balas ini boleh berlaku? Sebab kromat enzim pengoksidaan yang lebih kuat. Penurun. Ha. Penurunan kan? Boleh. Betul sebab di atas. Dan koma. Okey, so kita buat dulu macam ni. Okay, pertama, korang susun dulu. Okay, kromat punya tindak balas. Walaupun panjang, kita gagahkanlah juga untuk menuliskan dia punya persamaan. Okay, tambah 14 hidrogen, ion, tambah 6 elektron. So, dia anak panah dia adalah 2 kromat, ion, tambah 7 H2O. So, sini nilai E note dia adalah positif 1.33. Okay. Kita ambil klorin pula. Klorin dekat sini. So, tambah dengan 2 elektron. Dia akan jadi 2 Cl minus. So, tindak balas yang dekat ikut kepada persamaan dia ni. Okay, ikut kepada persamaan dia ni. Dia nak antara kromat yang ini. Okay, bulatkan dulu. Okay. Mula-mula kamu buat macam ni dulu. Ejen pengoksidaan tambah elektron. Ini pada orang yang lemah lagi lah. Kita baru apa tu mula-mula kan. Okay, penurunan. Okay, dah. Okay, yang ini adalah antara kromat dengan ion klorin. Okay, ni Okay. So sekarang ni dia tanya, okay, adakah tindak balas ini berlaku ataupun tidak? So kalau kamu tengok nilai E naught dekat sini, okay, nilai E naught. Okay, nilai E naught dekat sini. Klorin berapa tadi weh? 1.36. Positif 1.36. Okay, boleh tak? Adakah betul klorin ni adalah sebagai ejen penurunan yang kuat? Salah. 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 Dia adalah ejen penurunan yang lemah. Okay, tengok ni. Kromat. Adakah dikromat ion ni sebagai ejen pengoksidaan yang kuat? Salah. Salah. Sebab nilai E naught dia adalah positif. Lebih positif, betul? Lebih positif. Kurang negatif kan ni? Apa tu? Lebih positif. Kurang negatif. Dia adalah kurang negatif ni. Tulis ni. Cikgu, siapa kurang negatif? Ni. Tak apalah. Yang ini dia lebih positif, dia bukan lebih negatif. Kita nak yang ini, belah sini sama ada kita nak lebih negatif atau kurang positif. Tapi oleh sebab sini ion klorida ni lebih positif. Tak ada salah. Sebab kita nak lebih negatif atau kurang positif. Sebelah kiri ni kita nak lebih positif atau kurang negatif.
kurang negatif. So maksudnya kromat ni bukan dia kurang negatif, dia apa dia sepatutnya ni Aina? Lebih negatif kan? Dia lebih negatif. So dekat sini alamak mana pen saya? Kenapa hang? Dia hang. Okey, sabar Liana. CR2O7. So CR2O7, so ini adalah lebih negatif. Bukan, kita tak panggil dia lebih negatif, kita panggil dia kurang positif lah kan? Betul. Dia kurang positif, dia bukan lebih positif. Yang ini dia lebih positif. Okey, dah siap. Okey. Kalau kamu tak nak cakap kurang positif ke lebih negatif tu, kamu just cakap sahaja dia. Bolehlah, cakap macam ni je. Okey, baca maksudnya kat sini, kalau contoh yang macam yang gawai kukram dengan magnesium nitrat tadi, dia cakap nilai inert copper lebih positif. Satu lagi lebih negatif. Betul tak kat sini Aina kalau saya cakap dia lebih negatif ke tak? Ya tak? Lebih Cikgu negatif. setuju, saya tak ada beza. Kita nak tahu dia lebih positif ke kurang positif ke. Okey, macam ini. Okey, kalau dia lebih positif maksudnya nilai dekat sini lebih positif lah. Okey, faham? Ini lebih positif. Kalau yang ini, maksudnya yang ini kita kena cakap dia lebih negatif ke lebih positif? Lebih negatif. Cuk. Sebab kat sini Betul lah cikgu. lebih negatif kan? Tapi kat sini bacaannya 1.33. Kita tak cakap dia lebih negatif kan? Kita cakap lebih negatif lah. Betul lah cikgu, lebih negatif atau kurang positif. Lebih negatif kat sini. Lebih negatif. Lebih negatif ataupun dia adalah kurang lebih positif. Tapi dia bukan lebih positif. Dia adalah lebih negatif. Kurang positif. Kamu cakap lebih negatif pun boleh. Kamu cakap dia kurang positif pun boleh lah. Kurang positif. Sebab kita nak pilih yang paling positif kan. Kalau paling positif maksudnya dia kurang positif lah kat sini. So dekat sini kita nak pilih yang paling negatif. So kita nak pilih yang paling negatif. So dekat sini dia kurang negatif lah. Ya apa-apa dah. Okay, betul lah tu. Okay dah siap. Okay, Aina dia blur lagi. Okay Aina. Cuba Aina buat ini Aina. Cikgu, kenapa dia kurang negatif? Tadi kata lain. So cuba ni dekat sini sebab kita nak pilih nilai inert, patutnya nilai inert yang paling positif. Okay, kalau kat sini, kalau kamu tengok sini nilai dia adalah lebih negatif. So kita tak terima lah. Alah, sebenarnya Aina, kamu boleh cakap dua benda lah. Sama ada kamu boleh cakap sebab nilai inert untuk klorida ni adalah lebih positif. Ataupun kamu nak cakap dia kurang negatif pun boleh. Di antara dua. So kalau yang ini, oleh sebab kromat ni, nilai dia adalah kita nak yang lebih positif kan. So sebab ini dekat sini adalah kurang positif. Ataupun kita nak dia adalah sama ada dia Lebih negatif. Lebih negatif. Dah. Okey dah ya. Okay, kita cuba satu soalan. Soalan pertama.
Cikgu ada persamaan ini. H2O2, hidrogen peroksida, tambahkan dengan 2 ion bromida. Okay, tambahkan dengan 2 hidrogen ion, dia akan dapat bromin air tambah 2 H2O. Okey. So, dekat sini, sama ada persamaan itu terjadi ataupun tidak. Okey, so kita bulatkan. So, dekat sini sepatutnya adalah kita kena ambil ejen yang kita belajar lah ya. Ejen pengoksidaan tambah elektron, dia akan jadi ejen penurunan. Okey. Kemudian kita bulatkan mana yang terlibat. Okey. So, antara ini. So, ini adalah H2O2 dengan bromida. Okey. Tak ada bromida. Okey. So, kita tengok sini. So, ikut kepada dalam standard elektrod piawai, H2O2 tambah 2 hidrogen ion tambah 2 elektron. Dia akan jadi 2 H2O. So, nilai E naught dia dekat sini adalah positif 1.77. So, kemudian bromida. Bromida dekat sini, bromin, susun ikut ini dulu. Susun ikut ini. Abaikan yang atas tadi. Bromin tambah 2 elektron. Dia akan jadi 2 bromida. So, nilai E naught dia adalah positif 1.07. So, sekarang ni kita bulatkan. So, kalau ikut kepada persamaan sini, dia nak ini, dia nak ini. Adakah tindak balas ini akan berlaku? So, tindak balas ini akan berlaku ataupun tidak? Berlaku. Kenapa berlaku? Sebab Sebab H2O2 tu ejen pengoksidaan yang kuat. sebab cikgu tak susun ikut negatif dulu kan? Nampak tak? So, sepatutnya tadi cikgu susun. Cikgu saja nak correct kamu ni. Sepatutnya cikgu susun macam ni. Cikgu jangan buat saya pening. Positif 1.77. Sebab kita kena susun yang paling negatif dulu kepada paling positif. So, bulatkan. Padam. Baru dah betul. So, sekarang ni, adakah, Alisa, adakah tindak balas ini akan berlaku atau tidak? Akan berlaku tidak? Tak. Aina, berlaku ke tidak Aina? Tidak. Tidak. Hana, berlaku ke tak? Tak. Kenapa? Tak. Sebab Sebab kan kalau lihat dekat sini sayang, ion bromida ni, nilai E naught dia adalah kurang positif. Betul. Nilai H2O2 ni, dia adalah lebih positif. Tindak balas akan berlaku akan tidak? tak. Tak. Kenapa tak? Sebab sebab dia punya nilai E naught tu Kan kalau belah kanan tu kita nak sama ada dia lebih negatif atau kurang positif. So ini kurang positif kan? So terima lah. So kali ni kita nak sebelah ejen pengoksidan ni kita nak yang lebih positif kan? Betul tak kita ambil ni? Betul tak? tak faham. Tak faham. Okey, tengok ini nilai E naught ni. Nilai E naught untuk H2O2 ni positif 1.77. Ni lebih positif. Untuk bromida ni. Bromida ni nilai E naught dia, tengok buku teks muka surat 25. Sama ada kamu lihat dia lebih negatif atau kurang positif. So ini adalah lebih positif ke? Lebih negatif ke tak? Dia adalah sama ada tu sini sayang. Sama ada lebih negatif atau kurang positif.
Okay. Lebih negatif atau kurang positif. Kita nak pilih antara dua tau. Tapi oleh sebab kalau kamu lihat nilai kat sini, okay, kamu tentukan sama ada dia lebih negatif atau kurang positif. Okay, kalau kamu tengok sini dia nilai positif kat sini, lebih positif ke tidak? Yang ini kita kategorikan sebagai kurang positif. Okay, tengok kat sini pula. Okay, tengok H2O2 ni pula. Okay, nilai H2O2 adalah positif 1.77. Yang ini sebelah sini kamu kena tengok sama ada lebih positif atau kurang negatif. So ini kita panggil apa? Lebih positif. Kita tak panggil dia kurang negatif. So inilah. So inilah. Cikgu, Ya. saya nak tanya. Ya. Ini saya faham, tapi macam mana nak tahu siapa yang akan menyesalkan siapa? Okay, siapa yang akan menyesal siapa? Ejen penurunan yang kuat. Okay, ejen penurunan yang kuat. Yang sebelah kanan tu dia akan menyesalkan. Maksudnya bromida nanti, bukan ini tak ada konsep menyesalkan. Yang ini konsep dia adalah pengoksidaan ataupun penurunan. Sebab ini bukan melibatkan logam. Nampak? Ini bromida, ini H2O2. Dia tidak melibatkan logam. Yang penyesaran tu apabila melibatkan logam. Faham? Logam. Ini bukan logam. Ini bukan penyesaran. Okay? Ini adalah tindak balas redox yang biasa. Okay? Okay. Okay. KO. Okey. Cikgu akan bagi satu lagi latihan. Okay, cuba buat buat sekarang. Okay, tengok buku kerja. Cikgu, Ya. so maksudnya yang tindak balas tu dia berlaku ke tak? Yang ini berlaku lah. Ini berlaku lah. Kan tadi sebelah kanan untuk ejen penurunan kita ambil sama ada dia lebih negatif atau kurang positif. Kalau kita tengok bromida tu nilai dia adalah positif 1.07. So itu adalah lebih negatif. So kita terimalah antara dua ni. Kalau ini terima, kalau ini adalah terima, yang ini pun akan diterima. So ini kategori lebih negatif. So yang ini dia kategori lebih positif. Okay, cuba buat satu lagi buku latihan. Okay, dalam muka surat. Okay, cuba buat muka surat 15, 16, 17, 18, 19. Cuba tengok betul-betul siapa yang akan kamu pilih. Okay, cuba tengok kuasai SPM 1.2 muka surat 19. So, kalau kamu tengok dekat sini, dia adalah tindak balas antara aluminium dengan H2. So, dekat sini dia nak kenal pasti siapa terminal negatif, siapa terminal positif. So, kamu tahu bahawa aluminium, kalau kamu tengok, kamu punya buku, aluminium. Okay, tengok sini. Aluminium, nilai dia adalah negatif 1.66. Okay. So, yang ini kalau kita lihat dia gunakan elektrod piawai iaitu platinum. Okay, platinum oleh sebab kat situ adalah gas hidrogen. So, kita ambil yang bahagian hidrogen yang ini. So, dua ni. So, maksudnya dekat sini, so, oleh sebab nilai E0 untuk aluminium adalah lebih negatif. So, aluminium adalah sebagai terminal negatif. So, manakala untuk terminal positif adalah platinum. Dekat sini, okay, nampak ya? Platinum ya? Platinum. Nanti kamu akan belajar macam mana nak buat dia punya sel notasi. Sel notasi ni macam ni. Yang ini. Ya ini. Ini sel notasi. Nanti kamu akan belajar macam mana nak buat. Macam mana nak kira nilai E0 apabila dua elektrod yang berbeza digunakan. Ni lepas ni dia makin sakit kepala. So sebab itu kamu kena fahamkan betul-betul yang ini dulu. Okay, kesimpulannya yang hari ini, kesimpulannya yang pertama. Yang pertama tengok yang ini ya. Sama ada untuk sebelah ejen penurunan, kamu lihat sama ada dia lebih negatif atau kurang positif. Untuk sebelah kanan,
Okay, sama ada kamu lihat dia lebih positif atau kurang negatif. Lebih positif ataupun kurang negatif. Dia dua situasi. Sebab tu kamu pening. Sebab dia jadi pening, sebab kamu nak melihat sama ada dia lebih negatif ataupun kurang positif antara dua ni. Okay, yang ini dua. Okay. Ingat yang kedua adalah yang ini. Kena ingat yang ini. Okay. Ejen pengoksidaan tambah elektron. Okay. Yang pertama. Step yang pertama, kamu susun sirip elektron piawai ikut kepada yang paling negatif dulu, yang bawah, baru yang paling positif. Ikut kepada dia punya ni. Okay. Kemudian yang kedua, kamu bulatkan. Macam cikgu tadi. Okay. Macam cikgu buat tadi mana? Okay. Macam ni, mana tadi? Ayat ini, cikgu bulatkan. Di mana? Okay. Ingatlah persamaan yang diberi. Ikut kepada persamaan ini, bromida dan H2O2. Okay. So, adakah persamaan yang akan berlaku? So, kamu tengok. Okay. Kalau dekat ejen penurunan, kamu lihat sama ada dia lebih negatif ataupun kurang positif. Oh, kita nampak bromida tadi dia adalah kurang positif. So, terimalah. Okay. Kemudian, okay, yang ini pula kurang positif. Kurang positif apa? Lebih negatif. Kurang positif. Okay, yang ini pula kita akan pilih yang paling positif. So, yang paling positif kamu nampak ya. Ini adalah paling positif. Kalau kamu confuse nak letak yang mana, macam ini. Ikut kepada ayat buku teks. Teks dia kata, sama ada, kita tengok ni ya, buku teksnya. Dia kata, contoh dia. Yang ni, nampak? Nilai E not copper lebih negatif atau kurang positif. Dia buat dua-dua lah. Okay. So, itu sahaja kelas kita hari ni. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, tak apa. Naik sekolah nanti cikgu kena ulang balik sebab saya nampak kamu agak confused dekat situ. So, tolong buat latihan untuk hari ni. Muka surat 15 sampai 19. So, itu sahaja kelas kita hari ni. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Sama, maaf ya kalau tak faham. Cikgu, Ya. saya nak tanya,